Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi SAW, ayatul munafiq salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis yang kita dengar ini, hadis Bukhari Muslim ini, kita biasa dengar tentang nasihat ataupun peringatan daripada Nabi SAW tentang tanda-tanda orang munafik. Kata Nabi SAW, ayatul munafiq salasun, tanda-tanda bagi orang munafik ini ada 3. Iza haddasa kazaba, apabila dia bercakap, berbicara, dia berdusta. Wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji, dia memungkiri atau tidak menepati janji. Wa iza tumina khana, dan apabila diberi amanah, dia khianat. Tuan-tuan yang dimati Allah SWT, munafik ini adalah satu istilah yang mana membawa maksud kepada mereka-mereka yang menyembunyikan kebatilan, mereka-mereka yang menyembunyikan kebatilan dan menampakkan kebaikan. Ataupun dia ada dua wajah, kan? Ada dua wajah. Wajah dia menyembunyikan dia punya keburukan, kemunafikan dia, dan menzahirkan kebaikan, sehingga orang melihat pada diri dia itu baik, sedang hakikatnya dia adalah sebaliknya. Ataupun orang munafik ini orang yang bermuka-muka, depan sesama orang Islam ini dia baik, belakang dia ngutuk orang Islam. Sesama kita, kalau kita berkawan, kan, dan sesama kita depan-depan kita ni, wah baik, lembut gigi daripada lidah. Belakang kita dia menikam daripada belakang, mengumpat kita, mencaci maki kita. Ini antara sifat-sifat orang munafik ini, orang yang bermuka-muka. Sebab itu kita kena berhati-hati, kan? Nilai akhlak bagi seorang Islam itu tidak ada pada ni sifat munafik, kan, sifat nifak. Ini yang Nabi SAW sebut kepada kita. Antara tanda-tanda munafik ni, tuan-tuan, dia ada dua kategori. Yang pertama, munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi ini munafik yang berat, dia bersangkut paut dengan akidah. Dia orang Islam tapi dia benci pada Islam, kan? Dia orang Islam tapi dia tak suka masjid-masjid ni diimarahkan. Dia orang Islam, dia tak suka Islam itu berkembang baik. Ini berat. Itu nama dia munafik i'tiqadi. Tempat dia ni kalau dia mati, fi asfali minad darh, paling bawah daripada kawah api neraka Allah SWT. Paling bawah kali dalam kawah api neraka Allah. Ini sifat orang munafik. Wa'iyauzubillah. Kita minta pada Allah, jangan Allah bagi kita sifat nifak i'tiqadi ini, kan? Ini bahaya, tuan-tuan dimati Allah SWT. Lagi satu i'tiqad, lagi satu yang berkaitan dengan nifak ini, nifak amal, nifak amali. Nifak amali ini dia seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam kitab ini, Syekh Fatih Yakan rahimahullah ta'ala nukilkan, kan, ayatul munafiq salasun, antara tanda-tanda munafik. Kita cuba tengok, kan, pada diri kita, mudah-mudahan tak berlaku. Iza haddasa kazaba, apabila kita bercakap, kita berbicara, kita berdusta. Ni saya pernah sebut dengan tuan-tuan dulu, kan, bila saya lapor diri dekat pusat pemulihan dadah ni, bos saya tu beritahu, ustaz, dekat sini pelatih-pelatih kalau 10 dia cakap, 11 jangan percaya. Begitu, kan. Saya pun terperanjat. Sebab kita pertama kali lapor diri, kan, tiba-tiba dia berikan satu persepsi, kalau 10 cakap, 11 jangan percaya. Tapi bila dah bercampur 5 tahun, betul kata pengarah aku ni. Kan, 10 cakap, 11 jangan percaya. Tapi tak semualah begitu. Kita taklah memandang
buruk begitu, tapi majoritinya begitu. Jadi tuan-tuan, kalau kita ada berbicara, bila kita berbicara ini kita berdusta. Kita berbohong, kan? Ini tanda-tanda nifak. Tanda-tanda ni nifak, wal-iazubillah. Yang kedua, apabila kita berjanji, kita tidak menepati janji. Kita mungkir janji. Ini bukan tidak menepati janji, ini sebab halangan-halangan mendatang. Itu bezalah, lain. Nanti malam ni kita jumpa dekat mana-mana ke nak ngetem malam ni pukul 10 malam. Contoh, janji dengan kawan. Tiba-tiba kita sakit perut, tiba-tiba ada halangan-halangan lain. Itu bukan kategori kau ni munafik betul, kita cakap dengan kawan kita, kan. Tu tak boleh lah kita letak kawan tu gitu. Sebab bersebab. Ada sebab-sebab yang menghalang, tu lah lain. Tapi kalau memang sifatnya apabila berjanji tidak tepati janji. Ahmad ni kalau dia bercakap dia janji, tak payah percayalah, kan. Memang kalau kata dia pukul 9, mana adanya, aku dah duduk dengan dia ni daripada kecil dah, kata kawan dia cakap itu. Ni sampai ketua dah, sampai beruban dah, kan. Tak adanya kalau dia cakap tu, tak ada betulnya. Ini berat, tuan-tuan. Berat. Kalau orang kampung kita, orang satu sekolah dengan kita, kan, satu besar dengan kita, daripada kecil main sama-sama, main sungai sama-sama, main basikal sama-sama, sampai tua, kan. Begitu berkahwin, beranak dah, beranak penak, bercucu cicit, kalau masih lagi kawan-kawan yang sebaya kecil sampai ketua tu masih lagi bercakap lah, kalau Ahmad tu bercakap tak payah percayalah, kan. Ni buruk sangatlah kita ni. Memang ada ciri-ciri munafik, wal-iazubillah, pada diri kita. Maka boleh tak kita berubah? Kita datang solat berjemaah, kita dengar kuliah, kan. Kita ikuti kuliah-kuliah yang ada. Lama-lama kita sedar, ya Allah, aku ni teruk sangat, ya Allah. Banyak dah aku ni, kan. Lara zaman hidup aku. Ini dah umur 60 tahun ni baru aku sedar, ya Allah, banyaknya kesilapan aku. Dia berubah. Dia berubah. Daripada banyak cakap kepada dah buang terbiat ke, termenung je. Dulu bercakap ramai lagi, kita pula cakap kawan kita macam tu, kan. Ni terbaik kawan kita nak berubah. Kita pula, masyarakat kita, bila nampak orang tu pendiam, tak banyak cakap, kita rasa dia sombong. Kita, kebanyakan kita lah, tuan-tuan. Mungkin bukan tuan-tuan. Tapi masyarakat kita, bila nampak orang tu pendiam, tak banyak cakap, sombong, tak nak cakap dengan orang. Kita pula kata dia begitu. Kita mana tahu dalam diam dia tu dia berzikir, dalam diam dia tu sebab dia tak nak mahu dosa. Sebab Nabi sebut apa? Nabi sebut apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi sebut, kalau kamu siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, banyak Nabi sebut ni, tuan-tuan, kan, hadis-hadis Nabi. Siapa yang beriman, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa kata Nabi? Falyakul khairan, hendaklah dia berkata dengan kata-kata yang baik, au liyasmut, atau dia diam. Bermakna bukan makna orang diam ni dia sombong, tidak. Cuba ajak dia berbual benda-benda yang beri manfaat, dia akan berbual dengan respon baik. Tu keadaannya. Kita suka dengan berkawan dengan orang-orang yang suka borak-borak, orang yang ramah tamah, kan. Kita rasa orang tu lah bagus. Kadang-kadang orang yang ramah tamah ni lah banyak menipu dia, kan, banyak bohong dia. Contoh begitu. Walaupun tak semua, tapi itu akhlak. Itu akhlak yang ada dalam Islam. Sebab tu kalau kita tak banyak mulut, takkan kita bergaduh sesama kita. Kalau kita tak banyak mulut, kan, takkan kita boleh bertekak bergaduh sesama kita, tak. Kita bertekak bergaduh, mencaci maki sesama kita ni, ngumpat keji, semua daripada mulut. Mulut yang banyak bercakap ni, yang tak ada insurans mulut ni, kan, bercakap, kan. Semua benda dia nak bercakap. Tahu atau tak tahu, semua benda dia nak cakap. Jadi akhirnya cakap-cakap yang banyak itu akan menyebabkan ada hati-hati manusia yang terguris dengan sebab cakap-cakap kita.
Kenapa? Kerana lidah ini lebih tajam daripada mata pedang. Yang ketiga, tuan-tuan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila wa iza tumina khana. Apabila diberi amanah, dia khianat. Ini cukup banyak hari ni orang yang mengkhianati amanah. Saya tak nak sentuh banyak, tuan-tuan. Kan, kita tengok saja daripada diri kita ni. Saya, tuan-tuan, sebagai ketua keluarga, bila kita angkat nikah dulu, entah mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, mungkin 5 tahun yang lepas, mungkin seminggu, 2 sebulan lepas, kan, aku terima nikah si Pulanah binti Pulan dengan mas kahwin sekian, tunai, kan, maka kita sudah menanggung satu amanah untuk menjaga seorang manusia yang bernama isteri. Tuh, kan? Kalau pada saat kita berijab kabul itu isteri kita tak pandai baca Quran, maka kewajipan kita lah nak memperpandaikan dia membaca Al-Quran. Kalau isteri kita tak berapa jaga nak bab solat, maka saat itulah bermulanya kita mendengar bacaan-bacaan isteri kita dalam solat. Saya tanya tuan-tuan ni, pernah buat tak? Dulu kita berkahwin dulu, kan? Sebulan tengah manis-manis tu, kan? Harum manis ke, madu manis ke, kan? Bulan madu ke, kan? Saya rasa jarang kita tengah bulan madu tu yang baca Fatihah, abang dengar? Jarang, kan? Kalau ada, alhamdulillah. Kadang-kadang kita pun tak pernah tahu isi kita tu semayang bacaan dia betul ke tidak. Sebab orang perempuan bukan baca kuat, dia baca perlahan. Kita nampak dia semayang, betul lah tu isi aku semayang, kan? Ini tak tanggungjawab. Berapa ramai orang yang mengkhianati amanah itu. Dia tak didik isi dia, dia tak tarbiyah isi dia agar dia dan isi dia sama-sama jadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lahir anak lepas tahun 2, keluar anak seorang, anak 2 orang, anak 3 sampai 9 anak contohnya, kan? Sejauh mana dia didik anak-anak dia tu? Adakah anak-anak dia yang 6 orang tu, yang 5 orang tu semua sekali pandai baik betul baca Al-Qurannya? Contoh begitu. Ini tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, ini amanah. Amanah dalam keluarga saja kita muhasabah tak lepas kita masuk syurga Allah. Itu amanah kita dengan keluarga saja, isi dan anak-anak kita, kan? Belum tentu lagi kita lepas daripada hisab Allah Subhanahu Wa Taala dekat mahsyar nanti. Belum lagi amanah-amanah yang lain, kan? Belum lagi amanah-amanah yang besar lagi, tak payah saya ceritalah pada tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, yang hari ini, kan, menjadi cemarnya imej Islam dan akhlak Islam itu kerana apa? Kerana orang-orang Islam itu sendiri yang mengkhianati amanah. Itu tak cerita amanah Allah, amanah Rasul tu tak cerita lagi, kan? Ini amanah-amanah yang diberikan kepada kita, tugas dan tanggungjawab. Sebab itu tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekali-sekala Allah timpa kita dengan banjir. Selamat dia, kan? Saya tak ada, saya kat Mekah. Dapat tengok berita je, ya Allah, kan? Tenggelam selamat ni, ya Allah Akbar. Tengok video-video je, kan? Balik-balik dah selesai dah. Raun saya tengok, ya Allah, kan? Macam tahun lepas lah, bulan 12 tahun lepas jumpa. Dapat naik bot apa semua, tengah-tengah banjir tu. Tahun ni tak dapat jumpa. Tapi Allah uji kita. Walaupun banyak harta-harta kita habis nak menjelang naik sekolah, nak menjelang bulan Ramadan dan sebagainya, tetapi itu adalah ujian yang Allah nak kembalikan kita kepada Dia, kan? Mana yang tak solat itu, mungkin hari itu duduk tempat pusat pemindahan, dia solat, kan? Mendalah tangan juga pada Allah, walaupun sekadar amin daripada imam, kan? Tidak-tidaknya mungkin juga dengar jugalah tazkirah 2-3 kali tazkirah tentang sabar, dugaan, ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semua Allah nak kembalikan kita kepada Dia. Kalau kita dah duduk dekat pusat PPS tu contohnya, pusat pemindahan, kan, harta benda kita dah habis, dalam keadaan itu pun kita tak ingat Allah, tak tahulah. Dalam hadis Nabi yang kedua, Nabi sebut arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ini lagi berat. Nabi sebut 4 perkara, kata Nabi, barang siapa yang ada pada dirinya, maka jadilah dia seorang munafik yang sebenarnya. Wali'azubillah.
Ni berat ni, kalau kita baca ni berat sebenarnya. Nabi sebut arba'un man kana fihi kana munafiqan khalisan. Kan? Confirm ada 4 sifat ni, ada tanda-tanda pada dirinya itu munafik yang sebenarnya. Apa kata Nabi? Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq. Kata Nabi SAW, barang siapa ada salah satu perkara daripada dirinya itu, jadilah dia menjadi tanda orang-orang yang ada sifat munafik, sehingga dia membuang sifat itu pada diri dia. Apa dia kata Nabi SAW? Iza tumina khana. Ini kembali balik hadis tadi. Apabila diberi amanah, dia khianat, pecah amanah, salah guna kuasa, ambil rasuah, kan? Tipu orang sana, tipu orang sini, zalim orang sana, zalim orang sini. Sifat-sifat ini bukan fitnah, tuan-tuan. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Tak kisah orang beragama ke ataupun orang bukan agama. Itu keadaannya. Jadi apabila dah menjadi kebiasaan makan benda haram, contoh klaim perjalanan palsu. Tanya Cikgu Fauzi ni lah, orang kerajaan ni kan. Bila kerap kena keluar ke sana, ke timur, ke barat, ke utara, selatan, kan, bila dah selalu buat benda menipu tu tak sedap. Anjing kalau tak makan tahi tak best, dia mesti cium juga walaupun dia tak makan. Itu istilah bahasa kasar, tuan-tuan. Tapi bila orang dah biasa dengan benda-benda macam itu, tu orang tahi judi tu, beli nombor ekor tu, kan, dia tak, kalau dia tak dapat beli RM10 pun, dia beli RM1 pun cukup lah. Ini sifat ni kena buang dalam kehidupan masyarakat kita. Maka Nabi sebut izatu minakhana, apabila diberi amanah dia khianat. Wa iza haddasa kazaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia tidak menepati janji. Wa iza khasama fajara, apabila dia bertengkar, dia tak mau kalah, dia berlaku jahat. Ini orang-orang yang 4 tanda kata Nabi, arba'un man kuna fihi kana munafiqan khalisan, yang Nabi ulang balik tadi. Iza ayatun munafiqun salasun, Nabi datangkan balik dalam hadis yang lain, hadis yang sahih juga, tentang Nabi kata lebih berat lagi, ada 4 sifat. Kalau ada pada dia ini, jadilah dia munafik yang sebenar. Dan kalau dia, selagi mana dia tak buang sifat-sifat munafik itu. Kalau kita sedar, ya tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengambil muhasabah diri kita. Kalau kita sedar, maka kita mengambil muhasabah pada diri kita. Izatu minakhana, apabila diberi amanah, kita jangan khianat. Sebab amanah itu sifat Nabi SAW. Memang kita tak boleh mengelak, kita bukan maksum. Mungkin akan ada juga cacat celah kita dalam amanah itu, tetapi setidak-tidaknya kita menjaga amanah itu dengan baik. Menjaga amanah itu dengan baik, kan? Ini bantuan-bantuan datang, siapa yang menguruskan, dia kena amanah, kan? Suruh pelusuk utara, selatan, timur, barat, tanah air datang kat Seramat, hantar bantuan. Orang yang menguruskan bantuan itu dia kena amanah. Kalau kena agih-agihkan tanpa mengenal bulu, contohnya begitu. Tanpa mengenal ni saudara ke tak saudara, ni kroni ke tak kroni. Sebab itu adalah amanah untuk dia mengagihkan secara adil kepada seluruh manusia. Syukur sebab Allah bagi kita peluang untuk buat kebajikan. Allah bagi kita peluang untuk buat kebajikan. Saya sebut kat masjid kita ni, masjid bandar ni, tuan-tuan, ya. Sepatutnya kita ada satu tim bencana. Ini kalau siapa Bilal ada lagi nak sampaikan suara saya, kan, ataupun masjid-masjid mana, sepatutnya kita ada tim, tak ramai pun 10-15 orang. Tim ni apa? Tim yang selalu saya sebut ialah tim bagaimana kita nak bantu orang-orang yang ditimpa bencana ini. Ramainya di kalangan masyarakat kita, apabila ditimpa bencana, mereka tidak solat. Ramai.
Tuan-tuan orang selamat lama dah. Tuan-tuan tengok, saya baru 2-3 kali dia tengok orang selamat ni kena banjir. Kan? Bila kita pergi, sebab apa saya suka pergi? Pergi tengok orang-orang sakit terbiar, tak ada siapa nak uruskan dia untuk solat. Orang-orang yang anak-anak yang sibuk dengan bangsa banjir itu pun kadang-kadang tak solat. Kalaulah tempat pemindahan bangsa banjir itu tidak dekat dengan surau, tidak dekat dengan masjid, kan? Buat saja selamba saja. Satu. Berapa ramai orang-orang masyarakat kita apabila duduk dikumpulkan dalam bangsa-bangsa banjir ini tak menjaga aurat. Tak menjaga aurat, bercampur lelaki perempuan, makan, minum dan sebagainya dengan alasan orang kampung. Biasalah orang kampung, kan? Tak. Sebab itu bila kita ada tim di masjid-masjid ni, Masjid Bandar satu tim, Masjid Dementar satu tim, Masjid Taman Yayasan satu tim, kita turun menyantuni ini bukan kita nak buat bagi bantuan. Bagi bantuan ni tuan-tuan tak suka fikirlah, ramai muncul-curah datang. Macam mana kita nak menyantuni? Jaga aurat, solat. Tak tahu solat kami ajar. Ni yang sakit terlantar ni macam mana semayang dalam keadaan baring, macam mana semayang dalam keadaan duduk. Ini yang sepatutnya kita menyantuni masyarakat kita. Setakat seorang dua tak mampu tuan-tuan. Tapi kalau semua masjid boleh tubuhkan tim ni, sebab musibah banjir ni kat Segamat boleh katakan saban tahun, 2-3 tahun sekali, 6-7 tahun sekali, kan? Orang yang sama. Maka kalau kita boleh buat ni, cadang saya lah. Saya bersedia untuk bekerjasama saja, kan? Kita bina satu tim, satu masjid ni 10-15 orang. Bukan untuk Segamat saja. Kalau Kedah banjir, kita pergi Kedah. Kami daripada Masjid Jamik Bandar Segamat datang, tim kami datang satu van ni adalah untuk bantu orang untuk solat, untuk bantu orang bersuci, untuk bantu orang berwudu, untuk bantu orang bertayamum. Allahu Akbar tuan-tuan. Sangat baik. Masjid keluar modal sikit, takkan kedekut sangat kan? Bagi modal sikit 500 pergi Terengganu, pergi Kelantan, pergi Pahang. Kita buat amal jariah daripada tim yang kita bentuk dekat masjid kita ni. Macam-macam. Okey tak Bilal? Cadang je lah kan? Cadang. Sebab saya kat Selangor dulu, masjid saya tu saya buat. Banjir kat Pahang kita pergi satu tim. Banjir kat Kelantan kita pergi satu tim. Kita pergi. Masjid keluar belanja. Setiap kali keluar bentukan tu, bagi 500, bagi 1000. Kalau jauh bagi 1000 untuk duit minyak, duit makan minum. Padahal makan bila sampai tempat banjir tu, makan melimpah ruah pula. Kan? Banyak orang bagi makan. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, itu kita muhasabah. Amanah. Kemudian apabila kita bercakap, kita jangan banyak cakap benda-benda yang boleh merosakkan amal kita. Tuan-tuan dimati Allah SWT, akhirnya apabila kita bertengkar, kita jangan berlaku meninggi suara ataupun kita berlaku jahat terhadap pertengkaran kita. Kita nak menang dia. Salah ke betul tak kisah, yang penting aku menang. Sebab tu berdebat itu bukan nak salahnya kita buat pertandingan debat, ada menang ada kalah. Jadi orang beranggapan apabila berdebat mesti ada menang ada kalah. Tidak. Berdebat itu untuk mencari jalan penyelesaian. Siapa yang kuat hujahnya dengan dalil-dalil syarak, maka dialah diterima untuk menerima kebenaran itu. Bukan dia menang, tidak. Tapi kita buat pertandingan debat. Akhirnya kita kat kampung-kampung ni pun kalau berdebat, siapa menang, siapa kuat, dia menang. Kita kata begitu. Tidak. Debat adalah untuk menghasilkan rasional daripada ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan hujah kita berbicara dan berhukum. Okay, hadirin hadirat muslim-muslimat rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira sekali itu dulu. Saya tangguhkan dulu kuliah kita ini sampai kepada muka surat 117 dalam perkara yang kelima, dalam akhlak daripada sunnah Nabi SAW, dilarang berlaku sifat munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.